you cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Muka surat 699. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yahya bin Mu'az Ar-Razi berkata, taat itu tersimpan di dalam almari Allah, dan kunci pembukaannya doa, dan gigi kuncinya makanan yang halal. Maka doa tidak dapat diterima kecuali dengan makanan yang halal. Yahya bin Mu'az ni dia ahli tasawuf lah. Jadi orang ahli tasawuf ni dia banyak imajinasi dia tinggi. Dia fikir macam mana nak suruh dia lazat dalam beribadat kepada Allah Ta'ala tu. Dia fikir macam-macam. Kata-kata dia nya, bila dia fikir keluar kata-kata dia. Jadi antara kata-kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi ni, dia kata taat ni, dia kata duduk dalam simpanan almari Allah. Ketaatan tu duduk dalam almari simpanan Allah Ta'ala. Dia kata kunci dia duduk pada doa, dan gigi kunci itu dia kata duduk pada makanan yang halal. Maka doa tidak dapat diterima kecuali dengan makanan yang halal. Dia punya satu perumpamaan lah, supaya kita mudah faham. Baik, kita mungkin terkeliru dengan dia punya dia punya rumusan ataupun pandangan ni. Bila dia kata ketaatan itu taat duduk dalam almari Allah, maknanya begini tuan-tuan. Ketaatan ini, nak taat, nak sembahyang ke, nak puasa ke, nak buat haji ke, ataupun lain-lain lah, nak baca Quran ke, nak berzikir ke, benda ni, itu taat. Dan nak cerita ketaatan ini benda yang mahal, maka dia kena simpan di mana? Dalam almari Allah. Itu pandangan Yahya bin Mu'az. Kalau sekiranya benda yang mahal ini duduk di tempat biasa di luar, maka di situ menunjukkan orang mudah ambil. Kalau mudah ambil, kenapa ramai orang tidak dapat mengerjakan ketaatan pada Allah? Orang yang banyak duit tak boleh nak pergi Mekah, sama ada nak buat haji ke, ataupun kalau dah buat haji, duit banyak, nak pergi Mekah tiap-tiap tahun pun tak boleh untuk buat umrah. Sekadar kalau suami isteri sekitar lebih kurang letaklah 15,000, suami isteri. Sedangkan dia punya income dia tahunan dia saja 100,000 lebih.
income tahunan, hak maknanya hak confirm. 100,000, tolak 15, tolaklah 20,000 ringgit. Ya. Campur lagi hak anak bagi ke apa benda, banyaklah kiranya. Tetapi tidak ramai orang boleh buat ketaatan pada Allah. Pasal apa dia? Sebab benda tu duduk dalam almari Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan oleh Yahya bin Muaz. Baik. Sebab itulah Nabi SAW dia menyebut satu doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Tuhan, tolong aku ala zikrika, untuk ingat pada Engkau, wa syukrika, dan syukur pada Engkau, wa husni ibadatik, dan juga buat ibadat yang terbaik, yang comel kepada Engkau, ketaatan lah. Jadi doa Nabi ni kenalah dengan apa yang Yahya bin Muaz cakap. Jadi Yahya bin Muaz kata ketaatan tu duduk dalam almari dalam almari Allah Ta'ala. Nak buka almari kena dengan doa. Itulah Nabi ajar tadi. Nabi ajar kepada kita, dia pun minta doa pada Tuhan. Nabi pun minta doa pada Allah. Doa Nabi tadi dalam bentuk nak mengajar kita sebagai manusia biasa ni. Setara aku Nabi pun aku berdoa, maka engkau hak biasa lagi lah kena. Minta doa pada Allah supaya Tuhan tolong kau untuk buat ibadat, ketaatan dan bersyukur pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi Yahya bin Muaz pun kata taat ni benda duduk dalam simpanan Allah Ta'ala. Nak buka almari dia kena berdoa. Sebab itu kita setiap masa setiap hari kena ada berdoa hak ni. Sebab pertamanya kita tak tahu bila mati. Kita pula kalau boleh nak mati dalam ibadat. Ya tak? Dalam Facebook ada tersebar gambar-gambar, beberapa gambar yang menarik lah. Yang menceritakan ada satu video tu yang saya tengok, dia pandailah asing. Pertama satu video nak cerita mati ni macam mana pun ketetapan Tuhan. Tengah-tengah maknanya aksiden tu ada seorang selamat. Otak kata memang dia kena, tapi tak kena. Jadi video tu comel lah, kalau boleh ambil tu kita tayang supaya menggambarkan pada kita, meyakinkan kita bahawa mati ni kalau tak kena time dia tak kena. Aksiden macam mana sekalipun tak kena, keluar elok-elok. Satu gambar pula orang mati tengah sujud, ada di Mekah, ada gambar. Kemudian mati satu orang tok guru tengah mengajar, ada tengah-tengah baca Quran, tengah sujud, tempat lain pula. Semuanya ini mati yang baik. Dan kita pula memang nak jenis lagu tu lah. Mati dalam situasi yang baik, bukan mati jenis jatuh tandas. Walaupun jatuh tandas tu bukanlah kata mati yang hina, tidak. Tapi kalau boleh nak mati dalam keadaan yang baik, dalam masjid ke, kemudian tengah sujud ke, dalam masjid lagi, tengah sujud lagi, kan comel tu. Jadi oleh kerana kita nak mati dalam situasi begitu, kita kena banyak berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala ni beri kekuatan kepada kita untuk beribadat, untuk melakukan ketaatan pada dia. Barulah bertemu. Macam cerita yang yang saya selalu sebut juga cerita tu, satu orang abid, dia minta doa kepada Allah mati dalam keadaan sujud. Doa dia tu spesifik, mati dalam keadaan sujud. Okey, permintaan dia itu dia cuba sesuaikan dengan perbuatan dia. Di mana dia ni banyak sujud. Maknanya banyak semayang. Time semayang tu, time sujud sunat apa, semayang sunat ke apa benda, time sujud tu lama. Takdir Tuhannya sesuai dengan permintaan dia nak mati dalam keadaan sujud, dan dia pun memang banyak sujud, banyak semayang. Dan bila time semayang dia banyak sujud, maka Tuhan mati dia dalam keadaan sujud. Sebab tu kita, permintaan kita supaya mati dalam keadaan baik tu, kita cuba buat perkara-perkara yang baik. Nak pergi ziarah keluarga kita miskin, sambil-sambil nak pergi ziarah tu, nak bagi RM1 RM2 orang panggil kan, balik kampung. Niat tu
comel. Balik berlanggar, accident. Okey. Ya. Pendakwah pula, ustaz kau benda nak gimana ceramah. Ceramah ni apa dia? Bukan kerana nak duit. Kan? Kalau awak ceramah kerana nak duit, nak sagu hati, nak sampul surat, habis out. Kan? Tapi ceramah betul-betul aku nak gini kerana aku ada sedikit ilmu, aku nak bagi. Nak sebarkan pada orang. Dalam perjalanan balik 2-3 pagi, gerbong. Kena langgar ke apa, accident, mati baik. Ya? Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla. Sallallahu